Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syabiti Mustafa. Hari ini saya akan menjelaskan 5 isu yang berkenaan dengan keselamatan kanak-kanak di negara Malaysia ini. Isu pertama mengenai kanak-kanak 2 tahun yang tercampak pemandu YB diremas selama 3 hari. Isu ini telah berlaku semasa 12 Februari 2020. Seorang lelaki diremas selama 3 hari bagi membantu kes siasatan kemalangan yang menyebabkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun tercampak daripada kenderaan yang berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Negeri Sembilan DSP Syaiful Izzan Sulaiman, reman terhadap pemandu YB yang berusia 20 tahun itu dikeluarkan oleh Mahkamah Majistret Rembau. Rakaman video kejadian yang berdurasi selama 59 saat tular di media sosial dan mendapat perhatian ramai netizen. Dalam kejadian pada 3.21 minit petang di kilometer 235.5 Lebuh Raya Plus berhampiran Senawang, seorang kanak-kanak nyaris maut setelah tercampak daripada kenderaan yang dinaiki bersama keluarganya yang hilang kawalan setelah dihempit sebuah kenderaan. Kanak-kanak berusia 2 tahun itu dirawat di sebuah hospital Tuanku Jaafar. Pengurusi Jawatankuasa Al-Ehwal Wanita, Keluarga dan Kebajikan Negeri Sembilan, Niko Tan Likon telah melawat kanak-kanak tersebut dan berkata mangsa berada dalam keadaan stabil dan hanya mengalami kecederaan luaran. Isu yang kedua adalah mengenai kanak-kanak yang disyaki didera oleh pengasuh pada 14 September 2019. Seterusnya, seorang kanak-kanak lelaki berusia setahun 8 bulan cedera dengan kesan lebam di bahagian belakang badan serta kaki yang disyaki didera oleh pengasuh di sebuah pusat jagaan kanak-kanak di Taman Pelangi. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata, ibu mangsa yang berusia 34 tahun itu telah membuat laporan mengenai kejadian yang menimpa anaknya itu pada jam 9.55 minit malam di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Ibu mangsa menyedari kecederaan anaknya setelah mengambil anaknya di sebuah taska di Taman Pelangi. Beliau menyedari kesan luka itu pada bahagian leher dan pihak taska tidak menyatakan apa-apa yang berlaku ke atas anaknya. Kanak-kanak terbabit telah mendapat rawatan di Hospital Kajang bagi tujuan pemantauan dan pemeriksaan dan dilaporkan kanak-kanak tersebut berada dalam keadaan stabil. Kes ini telah diskualifikasikan mengikut Seksyen 31(1)A Kanun Kesiasaan. Isu yang ketiga pula adalah lelaki yang mendera anak sampai mati pada 6 Disember 2018. Polis telah menahan seorang lelaki yang berusia 43 tahun yang disyaki mendera anaknya yang berusia 10 tahun
sampai mati. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata, suspek telah ditahan di Balai Polis Semenyih Kajang kira-kira 9.30 pagi bagi membantu siasatan kes. Pada jam 10.30 malam, bahagian siasatan seksual dan kanak-kanak Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang telah menerima laporan daripada doktor Jabatan Kecemasan Hospital Sedang telah menerima seorang kanak-kanak lelaki yang dibawa oleh keluarganya dalam keadaan tidak sedarkan diri. Berdasarkan dapati, punca kematian adalah disebabkan kecederaan tumpul yang berganda di seluruh tubuh badan. Mayat mangsa dicam oleh ibu dan adiknya di Hospital Sedang. Si mati adalah anak kedua daripada 3 orang adik-beradik. Ketiga-tiga mereka tinggal di bawah jagaan suspek selepas isteri suspek meninggalkan rumah sejak 2 bulan lalu. Kes ini diklasifikasikan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Isu yang keempat adalah mengenai diary dedah buatan keji teman lelaki ibu pada 17 Ogos 2017. Penemuan diary seorang kanak-kanak berusia 12 tahun yang membongkar nasib malang dirinya yang menjadi mangsa rogol dan cabut oleh teman lelaki ibunya di Kajang Perdana. Diary tersebut telah dijumpai oleh ibu mangsa dan bertanyakan kejadian tersebut kepada mangsa dan adiknya. Kanak-kanak tersebut telah menceritakan bahawa suspek yang berusia 40 tahun itu telah merogolnya sebanyak 4 kali pada bulan lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata, wanita berkenaan yang berusia 44 tahun itu mendakwa anaknya dirogol dan dicabul oleh teman lelakinya. Laporan menyebut bahawa ianya berlaku sewaktu pengadu pergi ke China atas urusan kerja. Siasatan awal mendapati suspek tidak mempunyai jenayah lampau dan ujian saringan dadah terhadap suspek juga adalah negatif. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Kesesaan kerana merogol. Isu yang kelima adalah mengenai suami isteri didakwa dera budak pada 17 Januari 2017. Johor Bahru, seorang wanita telah didakwa di Mahkamah Majistret kerana menganiaya anaknya, manakala suaminya didakwa atas perbuatan yang dilakukan terhadap mangsa pada 8 hingga 9 Januari lalu. Tertuduh Sri Anum Hassan, 26 tahun, didakwa mendera anak perempuannya yang berusia 9 tahun sehingga menyebabkan kecederaan fizikal dalam kejadian pada jam 3 petang 8 Januari lalu. Suaminya pula iaitu Muhammad Aidil Fadrul Rosli, 31 tahun, merupakan ayah tiri kepada mangsa, didakwa menganiaya kanak-kanak itu pada jam 11 malam 9 Januari lalu. Kedua-dua tertuduh secara berasingan mengikut Seksyen 311A Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 311 Akta yang sama yang diperuntukkan. Penjara maksimum 10 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Maka berakhirlah sudah kelima-lima isu yang diulaskan oleh saya mengenai keselamatan kanak-kanak di Malaysia.